track hari raya ke berapa? Tak chat sikit. Hari raya ke 12? Wow. 12 Syawal dah. Siapa yang menjawab tu maksudnya dengarlah saya loud and clear kan? Alhamdulillah 12 Syawal dah. Bolehlah kita berhari raya lagi kan. Mood raya masih ada. Kuih raya lagi tak? Siapa yang kat depan dia sekarang ni ada kuih raya? Ada tak? Tak ada. Kak Eta ada teh, air teh raya. Okay. So, hari ni insyaAllah saya ya betul, hari raya ke-12. Saya tengah coach Asakaf tengah linkkan dengan YouTube. InsyaAllah nanti kejap lagi dia bagi link YouTube. So kita boleh share dengan kawan-kawan kita, coach-coach kita yang tak sempat nak masuk pagi ni, kita ada link YouTube insyaAllah. Okay. So kita ada masa lagi, kita boleh jemput lebih ramai kawan-kawan kita, baru 150. Kan orang semua PDPR, orang semua work from home. This is the time lah ada orang boleh join kita, betul tak? Jom kita invite lagi. Dalam masa 3 minit kita bagi masa. Invite lagi kawan-kawan kita. Sambil-sambil tu, jom kita tengok sharing, a few sharing dalam satu IG Majalah Rapi. Kita tengok Semua boleh nampak ke saya share screen? Boleh? Boleh nampak share screen, bagi thumbs up sikit. Kak Yat boleh nampak Kak Yat? Alright. Okay, sambil-sambil kita tengok ni, tangan tu jalan, kita invite lagi kawan-kawan kita. Raya-raya ni kan? Kita tengok tips dia. Hai, Assalamualaikum. Saya Coach Fadila daripada tim Coach Go Fit With Me. Selamat Hari Raya semua. Hari ni Coach nak share 5 tips untuk elak. Okey, sikit-sikit je lah teaser. Dan kalori daripada cecair dan juga kuih-kuih raya, iaitu makanan manis. Jadi anda boleh pilih untuk minum air kosong ataupun teh dan juga kopi tanpa gula. Okey, untuk kuih raya pula. Okey, kita tengok siapa lagi ada. Tips apa lagi ada kan? Ni kuih raya ni. Hai, Assalamualaikum. Saya Coach Fadila daripada tim Go Fit With Me. Alhamdulillah kita dah berada. Kita invite lagi, lebih ramai orang lagi. Jom. Lagi. Kita bagilah muka satu lagi. 5 petang, kerana sewaktu kita bersenam, otot kita akan sedikit terkoyak dan kita perlu ambil post workout meal untuk recovery process. Jadi waktu yang optimum kita ambil post workout meal adalah 30. Alright, kita bagi teaser lah sikit-sikit. Siapa kita akan serap protein. Okey, siapa yang nak tengok lagi, banyak lagi tips-tips daripada speaker hari ni, Coach Fadila dengan Coach Fatun, bolehlah pergi ke Majalah Rapi, IG Majalah Rapi. Kami ni kira content creator lah, cik. Boleh tak kira content creator gitu kan? Content creator kepada Majalah Rapi. InsyaAllah permanent. Kita nak lawan Syai. Kita kadang-kadang tengok dalam IG Rapi tu kan, asyik muka Syai je, kita nak lawan dia lah. Jadi content creator dalam tu. Okay? Alright, so kita dah 178, Masya Allah. Thank you so much semua yang berusaha menginvite lebih ramai lagi kawan-kawan kita kan. InsyaAllah kita nak beri manfaat pada semua orang. So hari ni saya, Coach Fadila dengan Hello, Coach Fatul, testing mic please. Hello, dengar tak? Loud and clear? Sama-sama?
Okay, this is Coach Fatun punya first time nak ber-OBC dengan saya. Sebagai partner saya ialah ni yang skandal ni, yang dikatakan blur skandal ni. Tapi hari ni kita tukar kan, sebab nanti insyaAllah hari Jumaat nanti Coach Hasakoh pun dia akan ada partner in crime yang baru. Okay, yang akan ada partner in crime yang baru. Bila kita partner dengan orang lain kan, dia akan ada mood lain, energy lain. Kena tukar-tukar lah. Macam constant, macam tadi Coach Hasakoh cakap, is a constant improvement. So saya nak check siapa yang first time masuk dalam OBC pagi ni, yang baru je dijemput. Boleh tak dekat check siapa first time? Okay, kita tengok sekejap. Dekat YouTube pun ada 9 orang watching. Thank you so much. Okay, ada tak orang yang first time? Oh, Jamalia Yusof first time. Siapa lagi? Yanti Putri welcome. Amboy. Syai Aizat pun first time. Ya ke? Betul lah tu. Rin, yes. Rin semalam dia tanya saya Rin. Rin first time kan? And then Aini first time. Welcome semua. InsyaAllah semoga hari ni perkongsian kami santai-santai je. Tapi kita nak sampai kat ilmu kan? InsyaAllah sampai. Okay, alright, jom. Kita mulakan dengan kita punya OBC, Online Breakfast Club. So tajuk saya bersama Coach Fatun hari ni ialah follow je SOP. Okay, memang sekarang ni semua orang cakap pasal SOP, betul tak? Sebab apa? Sebab time-time pandemik ni kan. Jadi nak tak nak, suka tak suka, kita kena ikut juga norma baru ni. Okay, sebelum tu, next one. Jom kita berkenalan dululah dengan speaker. Mungkin ada yang kenal saya, ada yang belum kenal saya, dan saya yakin ramai yang belum kenal Coach Fatun. Ni Coach baru nak up, saya bagilah up hari ni, kan. So you all boleh follow kami di IG Fadilah Fit dan juga Fatun Fit. Tengok fit. Kita ni nak fit je kan. Six pack on the way tu forever. Itulah geng-geng kami ni kan. Nak fit je. Okay. Alright, next one. Okay, ni saya dulu. Alhamdulillah saya dah turun 22 kg. Siapa yang nak turun 22 kg kat sini? Angkat tangan. Yang baru masuk tu, yang teringin nak turun 22 kg, macam saya, insyaAllah boleh. Saya bukan sahaja dah turun 22 kg, tapi yang paling penting, kita boleh maintain. Actually nak turun kg tu tak susah tau. Masuk je online coaching, follow rapat-rapat apa yang coach cakap, ikut meal plan semua kan, insyaAllah boleh turun. Tapi nak maintain tu, once you macam okay boleh buat sendirilah, boleh macam cuit-cuit lah kan, itu yang tak boleh maintain. Jadi nak maintain tu susah, kita kena terus berada dalam circle kita yang betul. Okay? Saya dah maintain selama 9 tahun. Dan tak sabar nak tahun depan nak cakap saya nak maintain 10 tahun, 15 tahun. Itu yang paling best lah, boleh lompat bintang. Okay? Alright, next one. Kita berkenalan dengan Coach Fatun pula. Over to you, Coach Fatun. Okay, hi. Nama saya Coach Fatun. So saya dah turun 6 kg. 6 kg ni dia lebih banyak kepada inch loss dan juga reshape. So nampaklah yang lebar tu jadi kecil ni. Okay, saya cerita sikit background saya. Saya dulu adalah ex-cadet UPNM. Jadi dulu memang mentaliti saya ni jenis exercise je yang boleh turunkan berat badan. Kalau dulu tengok akak saya buat diet, dia buat diet Atkins, so asyik makan sayur je. Saya siap gelakkan lagi orang buat diet makan sayur lah. Apa ni, exercise je boleh turunkan berat. Lepas tu ditakdirkan saya tak ditauliahkan jadi askar. Saya dah jadi awam. Itulah mula saya punya journey menggemukkan badan. Ini adalah tahun 2019. Itulah paling top, badan saya bengkak teruk. Lepas tu disebabkan saya nak pergi ke nak join ekspedisi Gunung Camah Ulu Sepat 5 hari 4 malam. Track dia agak mencabarlah, masuk dari Kelantan keluar ikut Perak.
Jadi dengan badan macam tu, confirm lah memang tak mampu lah dengan nak bawa badan berat, nak bawa beg lagi berat, yang 5 hari punya barang kan. Jadi start lah nak turunkan berat badan. Tu pun saya start dengan join Fit Club, Go Fit With Me, yang saya baru tahu depan rumah saya je. So lepas saya balik daripada Gunung Camah tu, barulah saya join online coaching. Start daripada tu macam lah senang je nak turunkan berat dan jaga makan je. Kalau tahu awal-awal tu dari sebelum pergi Gunung Camah tu saya dah start dah. So dia macam menyesal sikit lah. Tapi nasib baiklah masih lagi jumpa dengan program online coaching. Itulah dia. Jadi lepas dah turun 6 kg ni, saya dah banyak reshape. So sekarang ni macam project six pack yang entah bila nak keluar. Still lagi ongoing. So itulah dia sedikit sebanyak pasal saya. Saya nak up sikit lah profil Coach Fatun ni. Coach Fatun ni still single Abang Fas? Alright, jom. Okay, jom. Okay, first bila cakap pasal SOP, sekarang yang tengah tak boleh dielakkan ialah kita nak SOP kan untuk terus sihat. Betul tak? Jadi memang penting mencegah daripada mengubati kan. Siapa yang dah register untuk mendapatkan vaksin, sila type dekat chat. Siapa yang dah register? Jangan lupa untuk register, okey? Atau siapa yang dah mula dapat jab vaksin. Saya nak ucap tahniah lah. Saya menunggu ni. Saya menunggu bila nak dapat. Semalam dah dapat. Aina, tahniah Aina. Tu semua rezeki tau kan. Maybe ada yang cakap takutlah dengar apa-apa feedback. Percayalah, kerajaan kita nak yang terbaik untuk kita. Jangan ada doubt pasal tu semua. Okay? Betul, Syazlia, saya pun masih menanti. So sebelum saya mulakan SOP ni, saya nak jemputlah satu tetamu yang dia akan share bagaimana pengalaman dia dengan hidup bersama COVID-19 selama 10 hari. Okey? Ini macam kisah benar macam gini. Okey? Thank you lah pada panel saya ni kan, sanggup berkongsi. Saya tahu bila ada orang yang dia kena COVID tapi dia tak nak kongsi kan. Tapi this is the reality. So over to you Coach Azli. Okay, Assalamualaikum. Alhamdulillah, insyaAllah, tabarakallah. Thank you Coach Fadilah. Boleh dengar ke? Alright, okay, awesome. Lama sebenarnya saya tak masuk dekat CTD dengan OBC ni. Kadang-kadang je lah. Pada masa tu nak juga dapatkan positif punya impact apa semua kan. Sebab bila saya share sikit lah, nama saya Coach Azli. So saya start kena ni positif COVID bermula daripada 10 hari bulan. 10 hari bulan baru dapat detect yang kata positif. So tindakan yang saya ambil ni agak lambat lah. Disebabkan saya ambil tindakan yang lambat. Satu family saya, daripada mak mentua, wife, anak-anak, semua kena. Kecuali anak yang umur 10 bulan. Budak kecil umur 10 bulan tak kena, tak tahu sebab dia punya antibody mungkin kuat kan. Yang lain tu habis, semua kena. Jadi memang walaupun dah setahun dah sebenarnya kami memang follow saja SOP. Memang tak pernah lah rasanya tak pakai mask ke apa semua. Tapi it's happen lah. Sebab yang ni ketentuan lah juga. Boleh dikatakan ketentuan daripada Allah lah. Saya terima. Saya dan wife pun semua terima. Cuma daripada pihak rasanya kita kena macam Coach Fadilah hari ni highlight tentang SOP. Kita jalankan je, kita buat je. Kita follow je semua SOP yang KKM bagi. Okay. Contohnya kena pakai mask apa semua kan. Jaga jarak penjarakan sosial. Semua benda tu penting sebenarnya memang untuk elakkan kita daripada terkena lah. Okay. Lepas tu yang orang takut semua nak ambil vaksin kan. Saya sebenarnya bila dah kena ni memang rasa
tak sabar sangatlah nak dapatkan vaksin ni sebab memang sakit, badan-badan lenguh apa semua. So doktor punya advice senang je, memang tak ada ubat. Dia tak ada ubat dan doktor cakap dekat saya, dia pesan dekat kami satu family, badan kita kena full with nutrition. Ambil seberapa banyak nutrition yang kita perlu untuk badan sebab untuk tingkatkan immune system. That's why ni sentiasa ada ni. Multivitamin and mineral. Sebab tu lah ni stok tak ada dah. Orang semua duk berebut ambil multivitamin and mineral ni. Lepas tu every morning memang kami ambil shake, NW, sebab masa permulaan saya kena tu, saya ada share dekat dalam CTD tak silap masa tu, dan ramai sangat coach-coach yang share. Kak Ia ada share, lepas tu Coach Lia, semua ada beri information lah macam mana ambil NW pun semua kan. So kami amalkan lah benda tu sebab kita nak tingkatkan immune system je, tak ada ubat yang lain. Alhamdulillah sekarang ni dah 14 hari dah kami dah recover, fully recover. Cuma daripada orang yang di luar sana, orang semua tak berapa faham sebenarnya orang yang dah positif dalam COVID ni, dia akan stay. COVID ni akan stay selama 3 hingga 6 bulan dalam badan kita. Okay? Tapi kami tak boleh spread dah benda ni kepada orang luar. Cuma chances untuk kami kena lagi tinggi kalau kami tak jaga SOP. Okay? So sebenarnya you all semua tak perlu takut dengan orang yang positif COVID ni yang dah recover. Sebenarnya kami lagi kena takut dengan orang di luar sana kalau dia orang tak jaga SOP apa semua. Jadi for my advice is kalau kita terkena nasib kita kurang baik, kita terkena dengan virus ni, kita cepat-cepat tingkatkan immune system kita. Yes, betul Syarif. Tingkatkan immune system kita, jangan ni ambil je seberapa banyak yang boleh nutrition untuk bantu balik kita recover, and then kita kena sabar. Kita kena saya fikir yang benda ni terjadi atas sebab-sebab yang tertentu, adalah ketentuan daripada Allah, dan jangan stres. Saya sampai jumpa psikiatris disebabkan pada seminggu 2 hari yang pertama tu saya keep blaming myself. Saya duk salahkan diri saya, akulah punya punca disebabkan itulah anak-anak, wife semua kena, sampai saya kena call psikiatris untuk dapatkan hikmat daripada diorang lah, nasihat daripada diorang. Alhamdulillah memang daripada sharing daripada psikiatris tu memang membantu sangat-sangat. Dan benda ni as long as kita jaga SOP, kita jaga diri kita baik-baik, tingkatkan immune system kita, bukanlah nak promote Herbalife ni saja, tapi memang bagus, memang give me impact totally. Sebab tu kami tak pernah tinggal Herbalife punya produk ni. Alhamdulillah, insyaAllah, tabarakallah. So alhamdulillah sekarang dah fully recover dah. Thank you. Terima kasih Coach Azli. Saya pun baru tahu pasal yang kalau pesakit COVID ni dia ada sampai perlu call psikiatris tu. Saya tahu ya orang sakit je, tapi dia punya mental stress tu pun boleh tahan juga kan. So sekarang ni saya tengok Coach Azli pakai mask 2 layer. Boleh share tak? Sebab saya pun baru bagi tahu macam mana nak pakai 2 layer tu. Okay, sebenarnya sebab saya dah start masuk office kan. So bila dah start masuk office, kita memang kena betul-betul jagalah. Bukan saja bukan nak spread dekat orang saja, tapi kita risau benda tu akan kembali balik pada kita. Jadi first layer saya pakai yang 3-ply ni tu. Second layer yang ke depan ni saya pakai yang bahagian yang untuk kain macam tu kan. Tapi ni every day kena basuh lah. So setiap kali jangan tinggal. Tengok ni sanitizer rosak gedabak kan. Memang duk pakai je. Pergi mana tak boleh sentuh apa-apa je pakai. Sentuh je apa-apa pakai. Lepas tu spray Dettol je ni lah. Ambil semua tunjuk habis dah. Spray Dettol lah habis. Spray tu badan. Masuk rumah aja spray. Bro, ni masuk office semua spray. Biar lantak tu, biar dia tak ada melekat kat kita dah kan. So semua jagalah SOP tu insya-Allah. Kalau kita semua kita jaga kita, dan Allah akan jaga kita lepas. Kita kena usaha dulu, lepas tu insya-Allah
Allah akan permudahkan semuanya. Terima kasih Coach Azli. Oh, Coach Azli kalau hari ni dia jual spray tu pun saya beli. Kan, dia punya, yelah bila cakap daripada hati, dia jadi macam tu, dia sampai kepada audience dia, betul tak? Okay, thank you so much Coach Azli. Tengok penting tak ikut SOP. Yang dah ikut betul-betul SOP pun boleh terkena, apatah lagi kita nak double up kita punya SOP. Okay, jom kita tengok topik kita, SOP apa tu nak follow kan. Okay. Okay, Fatun. Sebab dia W kan, so kita panggil Wan Fatun. Okay, so kita kat sini ada SOP elak penyakit 3W. Okay, W yang pertama adalah wash. Okay, W yang kedua pula adalah wear. Last W yang ketiga adalah warn. Okay, so untuk wash ni ya macam biasalah, macam yang Coach Azli cakap tadi tu kan, kita kena jaga SOP tu yang ini untuk wash ni kita kena kerap basuh tangan. Bila basuh tangan tu ikut yang dalam video tu kan. Lepas tu bila basuh tangan tu make sure at least 20 to 30 second. Guna sabun bagi betul-betul bersih. Yakin tak ada virus yang melekat. Okay. So untuk W yang kedua pula adalah wear. Okay, wear ni macam yang Coach Azli pakai tadi tu, 2 lapis. Disebabkan sekarang ni dah sampai varian-varian COVID yang ganas. Jadi KKM pun dah sarankan untuk kita pakai double layer. Kalau perasan tengok apa ni, Datuk Dr. Noor Hisham pun bila wartawan interview dia pun dah pakai double mask, lepas tu siap dengan eye protector. Jadi walaupun dah orang yang dah cucuk vaksin pun, dia masih lagi ada risiko untuk kena COVID. Cucuk vaksin ni tak bermaksud kita kebal. Dia ibaratkan macam dulu kan ada kes demam campak. Sebelum ada vaksin, orang yang kena demam campak ni memang ada risiko kematian. Jadi lepas dah adanya vaksin, orang masih lagi kena demam campak tapi tak adalah sampai menyebabkan kematian. Jadi itulah sebabnya kita kena ambil vaksin COVID. Okey, W yang terakhir iaitu warn, sentiasa aware dengan apa-apa yang disampaikan oleh KKM dan juga MKN. Selalulah tengok update berapa banyak kes. Lepas tu selalulah buka dekat My Sejahtera apps tu, kita boleh tengok hotspot tracker. Berapa banyak kes yang ada dekat sekeliling kita ni. Macam saya dekat sini, dekat Seri Kembangan ni, saya pernah cek 2 hari lepas, ada 40 kes di sekitar sini dalam radius 1 km. Banyak tu kan. Okay, jadi sentiasalah update. Okay. Alright. Macam yang wash tu saya nak tambah sikit. Saya pernah dengar sharing daripada Dr. Ayu kan. Dia kata kalau nak wash tu jangka masa dia takkanlah kita nak timer. Berapa second tadi Fatun? 30 second? 30. Kan. Tapi kita boleh kalau bersama dengan anak-anak kita kan, kita nak educate dia orang untuk basuh tangan. Kita boleh jangka masa dia ialah bila kita nyanyi lagu Happy Birthday. Kita sambil-sambil kita cuci tangan tu, kita nyanyi lagu Happy Birthday. So dia punya duration tu dalam masa 20 to 30 second gitu. Okay? So salah satu aktiviti yang kita boleh amalkan bersama dengan anak-anak kita lah nak time PDPR ni. Okay, alright, next one ialah 3C. Apa tu 3C? Okay, 3C ni ialah crowded, confined dengan close conversation. Sebenarnya kalau kita baca dekat KKM tu dia tulis 3W. 3W sama je kan? 3S, sorry 3S. Sebab bila dia translate kan jadi yang 3S lah. So 3C ni ialah crowded ataupun kita elakkan tempat yang sesak. So sekarang ni memang digalakkan kalau nak pergi beli groceries tu, carilah tempat yang memang besar. Jangan pergi kat tempat yang ramai orang kan. Jangan pergi kat situ. Kita ada pilihan kan. Nak sekarang ni kita ada pilihan untuk beli secara online. Cuma saya ni tak jumpa lagi yang online yang mak-mak friendly.
Saya masuk dah tesco.com, eon.com tapi dia tak friendly mak-mak. Jadi saya tak reti lah. Jadi saya still kena keluar juga. Jadi nak kena, kalau siapa pandai boleh create satu shopping cart yang mudahkan mak-mak ni, silalah saya adu-adukan untuk mak-mak macam saya ni. Okay. And then lepas itu pasal crowded place ataupun tempat yang sesak, kita kena elakkan. Okay, ni reminder untuk kita lah. Itu bazar Ramadan, tengok sesak je orang pergi je kan. Inilah akibat dia spike sampai 6,000 orang kan. Kita tak nak lagi macam tu. Okay? Kita belajar daripada kesilapan. So yang kedua ialah confine. Confine area tu maksudnya ialah tempat yang sempit. Dah lah sesak, sempit pula tu. Kita kena elakkan tempat-tempat yang sempit. Okay? Yang ketiga ni paling penting sekali lah. Ialah close conversation. Bukan sahaja pakai mask. Tapi bila kita berbual dengan orang tu pun kena nak sembang dengan orang tu pun macam let's say lah kita pergi beli barang kan. Of course kita kena berkomunikasi dengan orang tu tak. Kita cuba jarakkan at least 1 meter. Itu yang terbaik lah kita buat ikut SOP tu. Jangan dah pakai double mask dan lepas tu boleh sembang rapat-rapat pula kan. Tak boleh lah macam tu. Kena kena follow, betul-betul follow SOP ni. Okay, kena kita jaga kita. Okay, banyak yang cakap kan area rumah saya 14 cases. Saya punya rumah ni yang ada orang tak ada orang ni pun dah ada 5 cases. Jadi kita tak boleh nak jangka kan. Rasa dah jaga-jaga dah ni. Tak jumpa orang dah ni. Ada juga orang yang berlaku kan terjadi macam tu. Okay, next one. Sekarang ni tu yang serious matter dah over. Peringatan antara kita sesama kita dalam grup ni kan. Kita relax sikit relax sikit. Kak Ayat dah tutup muka, kenapa tu Kak Ayat? Ada ke yang dah terbabas? So kita tengok SOP pula kurus lepas raya. Okay, memang banyak sekarang siapa yang dalam online coaching kan, coach dah promote dah. Cepat-cepat rejoin. Sebab kita nak get back on track. Sebab coach ni kan sayang kayak gitu, nak sentiasa bagi pelampung kat kita. So kita tengok apakah teknik-teknik untuk get back on track. Okay. Okay, kita tengok kalau kurus lepas raya ni, kita ingat tak pada Januari 2021 kita dok tulis goal ke dah lupa? Ingat tak? Siapa ingat tulis dekat chat? Saya ingat. Jadi kalaulah terlupa tengok balik. Ada tak you all tulis goal tahun 2021, azam tahun baru nak turun 10 kg. Dan dah cantik-cantik dah. Lepas tu hari tu raya ternaik pula. Jadi kita look back kita punya goal tahun baru hari tu. Okay, flashback. Aku nak yang ni. Tapi dah terbabas hari raya just because of hari raya ni kan. Jom kita get back. Ada setengah tahun lagi tau nak tahun baru. Jangan tahun depan buat azam baru lagi. Okay, alright, next one. Okay, lepas kita imbau kejayaan turun berat sewaktu Ramadan. Okay, masa bulan puasa hari tu mesti ramai yang dah turun berat kan. Dah seronok tengok numbers tu dah turun, macam rasa badan pun dah ringan. Pakai baju raya pun cantik je kan. Body nampak lawa je. Okay, jadi bila kita ingat balik kita punya kejayaan masa Ramadan tu, InsyaAllah kita macam akan sentiasa berjagalah. Rasa macam rugilah kalau tiba-tiba naik berat balik kan. Sayang sangat. Okay, next point. Okay, lah kita back to basic. Kalau agak-agak terlupa tu, pergilah tanya coach balik, rejoin lah dalam online coaching ni, get back on track tu kan. Apa tu 3L? Cuba type dekat chat. Saya rasa kat sini banyak yang alumni online coaching. Ingat tak apa tu 3L? Cepat Zahid. Coach masing-masing cuba tengok diorang tu type betul ke tidak. Kalau tak nanti kena keluarkan rotan. Coach Etta keluarkan rotan. Sambil-sambil tu kan kita tengok dekat kita punya YouTube channel. Wow, ramai juga. 14 orang watching. Thank you so much. Tu low calorie, low sugar, lengkap, low GI. Betul-betul. Ini semua coach yang menjawab ni. Mana coach-coach ni? Tak aci ni. Saya nak test coach ni sebenarnya. Sebab kita nak get back kan.
Low calorie, low sugar, lengkap. Lagi-lagi low GI. Betul. Buka balik nota ataupun scroll balik mana yang nota-nota dalam online coaching kita yang dah star tu kan. Kat mana kita belajar 3L. Get back to basic. Kita manusia kan selalu lupa. Jadi bila lupa tu, boleh tanya coach balik. Itu pentingnya kita ada coach. Okay, next one ialah portion. Okay, next one. Portion. Portion ni macam biasalah. Suku-suku separuh. Okay. Walaupun kita makan lauk raya, make sure kita jaga juga kita punya suku-suku separuh tu. Contohnya karbo tu apa, nasi impit ke, lemang ke, ikutlah suku yang disarankan. Lepas tu untuk portion pula separuh ikut saiz tapak tangan, rendang ayam ke, rendang daging ke, apa lagi lauk raya protein. Saya pun tak tahu dah. Itu je tahu rendang. Last kali, ini paling rare lah nak jumpa waktu raya. Fiber memang susah nak jumpa kan. Jadi bolehlah hidangkan buah, buah-buahan segar ataupun sayur tu paling cikai pun timun ke. Boleh juga masuk tu kan, makan dengan nasi impit. Masuk dalam lontong ke, lodeh ke. Jadi kalau ikutkan, kan sepatutnya kalau orang nak jaga makan betul-betul ni, dia akan timbang makanan. Tapi kita ada tangan. Tangan ni boleh bawa ke mana-mana kecuali orang yang ni lah kan. Jadi ikut saiz tangan masing-masing tau. Jangan pinjam tangan orang lain. Macam saya tangan kecil, tiba-tiba nak pinjam tangan Coach Fadila yang lagi besar tu, memang tak boleh lah. Ukuran kalori dia lari nanti. Okay, next point, quality. Okay, cakap pasal portion ni saya ingat lagi dulu Coach Fadila cakap, takkan saya nak makan macam tu, cuba tengok tangan dia kecil kan. Lepas tu saya cakap dengan dia, memang dia kecil, takkan dia nak makan tangan macam saya kan, jadi macam saya pula. Itulah kan, maksudnya terlebih lah gitu kan. Dia tak boleh terima pada permulaan. Jadi kalau ada coach-coach yang tak boleh terima kan, sebab tangan dia kecil, dia kena makan sikit kan, kena bagi educate lebih sikit lah. Dia makan memang untuk badan masing-masing, jangan untuk badan orang lain. So sementara tu saya tengok ada soalan, apa maksud lengkap tu? Lengkap tu dia cukup protein, karbo, fiber, ataupun full nutrition. Kena lengkap yang tu. Okey, lepas tu ada juga, ya Allah, dekat chat, cuba tanya, cuba tengok ke persona, tengok muka Coach Fatun. Itu semua distraction. Distraction. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Okey, tak ada. Laksa jangan gaduh. Okey. Geng-geng laksa jangan gaduh dalam tu. Alright, kita kena pastikan makanan kita tu berkualiti. So kita flashback balik lah. Adakah makanan itu healthy tapi is clean? Contohnya, pergi beli salmon. Nak berdiet kan? Tapi salmon masak kari. Berkesan tak diet macam tu? Tak boleh. Gitu kan? Tempe coach cakap bagus. Pergi buat tempe masak Jawa. Masak Jawa kan? Dia tak boleh macam tu. Kualiti dia tak sama. Walaupun itu menu yang bagus, tapi dia cara masak dia semua memainkan peranan lah untuk kualiti makanan kita. Yang terakhir ialah senaman. Okay. Senaman ni kita bagi Coach Fatuna. Cuba tengok bila dia cakap pasal senaman, dia punya glowing muka dia. Okay, untuk senaman ni, lepas bulan puasa ni memang ramai lah yang akan hilang muscle mass. Saya sendiri pun dah hilang 2 kilo muscle mass. Dah boleh start exercise lah. Jadi exercise yang sesuai untuk kita buat lepas bulan puasa ni, banyakkan buatkan weight training. Bila kita dah jaga kita punya 3L tu, jadi sesuai lah kita buat senaman weight training. Bila kita buat weight training, kita punya muscle akan pecah macam ni. Bila kita masukkan nutrition yang cukup, dia akan masuk menempel dekat mana kita punya otot yang dah rosak tu. Jadi kita akan buat kita punya muscle mass lagi besar. Bila muscle mass tinggi, secara tak langsung kita punya metabolism pun akan semakin naik. Jadi memang best lah kan, walaupun kita tidur, kita rehat, duduk macam ni pun kita dah boleh burn banyak kalori. Kalau nak tengok contoh exercise yang sesuai lepas raya, boleh check dekat IG Majalah Rapi. Saya ada share kat situ, baru je. Okay, kita boleh move. Okay.
Siapa yang type dekat chat tadi terpesona dengan Coach Fatun ni, hati-hati Coach Fatun ialah black belt. Pemegang black belt jangan main kalau nak masuk borang tu kena ni lah, hati-hati sikit lah kan dengan orang yang ada black belt ni. Okay, next one. Ni yang paling best, SOP makan kuih raya. Ingat SOP PKP je ada ke? Ingat SOP turun berat je ada ke? SOP makan kuih raya pun ada. Siapa yang masih ada kuih, banyak lagi kuih raya kat rumah. Sebab beli kau main lagi kan. Tiba-tiba tak boleh kunjung-mengunjung kan. Siapa lagi yang banyak lagi kuih raya. Jangan kita sendiri yang makan. Hari-hari buat kuih raya. Ambur kat Eta. Hafiz cakap banyak kuih raya. Yelah, kita mana tahu 2 hari sebelum kita nak raya baru kerajaan announce yang kita tak boleh kunjung-mengunjung. Betul tak? Sebelum ni kita ingat at least kita tak boleh merentas tapi boleh lah pergi berkunjung tapi tak boleh kan. Jadi bila kita dah terbanyak kuih raya tu, saya jual kerepek takut tergoda. Ya Allah, cerita kerepek pula kan. Okay, alright. Padulah Abang Fas dengan Fatun, ya. Sempat lagi tu. Betul lah, sempat tu. Cucuk jarum masa LBC. Manalah tahu kan nanti kita ada good news ke kan. Saya sokong je. Okay, sebelum kita tengok SOP makan kuih raya. First kali kita kena elakkan makan kuih raya tu masa kita sangat lapar. Jadi kita makanlah ikut portion dulu. Nanti kuih raya tu sambil-sambil je kan. Jangan memang tengah lapar tu terus buka kuih raya. Itu tak bagus lah sebab kita tahu kan kuih raya tu ada trans fat. Betul tak? Ada trans fat. Ada apa lagi? Siapa yang buat kuih raya tahun ni? Buat sendiri. Bukan buat kat kedai atau buat dekat online yang tu. Yang tekan-tekan terus sampai tu. Tak ada. Siapa yang buat kuih raya kat sini? Sendiri. Saya nak tengok. Aduh, first Fatun. Saya distracted lah hari ni. Siti Jamsia cakap dia buat kuih makmur. Kuih dia mesti ada tepung, mesti ada butter, mesti ada gula. Betul tak? Baru dia jadi kuih. Ada tak yang tak jadi kuih? Tak ada. Kalau tak ada butter, tak ada gula, tak ada tepung, dia tak jadi kuih. Betul tak? Tak ada dah jadi biskut raya kan? Betul tak? Jadi kat situ bila satu fat, kita revise balik lah yang kita belajar pasal good fat, bad fat kan. Bila satu fat tu dia proses jadi fat yang lain, dia akan jadi trans fat. Trans fat tu lagi tak bagus lah untuk kita. Jadi kita jangan, memang kuih raya mesti ada. Raya tetap raya. Tapi kita jangan makan masa kita tengah lapar. Itu yang penting. Okay, SOP yang pertama. Makan nasi dulu, ikut portion. Lepas tu kalau nak makan kuih raya lebih kita boleh. Okay, baru dah tak makan banyak. Okay, next one. Okay, next one. Makan hidangan utama dulu. Kalau tadi Coach Fadilah cakap, elak makan ketika sangat lapar. Bila kita sangat lapar ni, kita memang tend to grab benda yang senang nak ni lah. Contohnya kuih raya lah, buka terus masuk mulut. Tapi kalau kita lapar, make sure makan hidangan utama dulu. Contohnya kalau dah nak masuk waktu lunch tu, janganlah nak buka balang kuih raya tu kan. Nanti terlebih lah kalori. Lepas tu siap dengan high sugar, dengan ada salt. Jadi kita makan kita punya hidangan utama dulu yang make sure lengkap dengan karbo, protein dan juga fiber. Bila dah makan hidangan utama tu, tunggu 20 minit untuk dia bagi signal kenyang. Barulah time tu fikirlah kita sebenarnya nak makan kuih raya ke sebab lapar ataupun saja suka-suka. Okay, next point. Okay, yang tips tunggu 20 minit tu pun saya ada share dalam majalah Rapi IG. Okay, boleh baca balik kat situ, boleh belajar balik kat situ. Okay, next one, makan kuih raya bersama air kosong. Janganlah bila ada kuih raya tu sinonimnya dengan apa? Air sirap, sirap bandung kan. Biasanya macam itu sebab nak match kan. Air gas, yes. Saya pun dulu masa kecil-kecil kan tak jumpa air gas sepanjang tahun, tapi hari raya je jumpa. Jadi kita macam sinonimkan benda tu lah, kuih raya bersih dengan air manis, air gas kan. Jadi tahun ni kita kan dah masuk online coaching, dah ada ilmu. Air Long Chan, itu air ni, air yang apa tu,
lama-lama, air lama-lama, brand yang lama-lama tu. Alah, air legend. Air Longchan tu kan. Selalunya kita matchkan macam tu, betul tak? So, sekarang ni kita dah ada ilmu dalam online coaching. So, kita makan kuih air tapi dengan air kosong. Kenapa air kosong? Sebab air kosong ialah kosong kalori kan. Longchan legend orang Melaka. Dahsyat kan. Okay, nak last one. Okay, next. Ni bukan last ni. Yang lagi? Okay. Kita nikmati kuih raya pelan-pelan. Jangan cakap kuih raya. Makan nasi pun kena pelan-pelan. Kalau kita makan laju-laju tu tak sempat nak rasa sedap. Jadi, makan kuih raya pun pelan-pelan. Walaupun saiz dia kecil je, kita makan 2 kali gigit. Barulah dapat menikmati kesedapan lah. Contoh macam cornflakes madu ke, almond snow. Almond snow tu yang Coach Fadilah pernah buat dulu tu, saya memang makan 1 biji tu saya makan 3 kali gigit tau. Nak jimat sebab sedap sangat. Amboi, dia up kita pula. Okay. Last ni yang I think tak pernah orang buat kot. Jadi jom kita jadikan SOP sebab kita tak boleh keluar kat mana-mana kan. Kita sorok kuih raya kita. Bila nak makan baru keluarkan sikit. Okay, jangan letak depan tu kan. Macam hari tu saya zoom depan tu ada kuih tart. Nak habis kuih tart tu sebab macam sibuk berzoom, lepas tu benda depan mata kan, boring-boring ambil kan. Jadi kita kena sorok kuih kegemaran kita keluarkan bila kita nak makan sahaja. Okay, alright. So saya harap semua dapat manfaat. Siapa rasa dia belajar sesuatu hari ni, sila say I dekat chat tu. Terhibur tak dengan Coach Fatun Fit dengan Coach Fadilah Fit ni? Ni first time ni kami di match kan ni. Terhibur kan. Okay, last but not least, kita tengok apa tu? Ni apa cakap? Quotes untuk hari ni ialah kesihatan adalah hadiah dan amanah daripada Allah. Cuba tanya Coach Azli, berharga tak sekarang kesihatan? Sangat-sangat berharga kan sebab kita dah kena, betul tak? Jadi kita menghargainya lah. So jom jagalah SOP supaya kita sentiasa dilimpahi dengan redanya. Okey, itu saja perkongsian saya dengan dengan Coach Fatun. Ini gambar sebelum PKP ya. Jangan kecam kami. Di gambar syuting walaupun belum raya, kami tahu kami akan guna. Inilah orang cakap bersedia. Kami tahu kami akan guna gambar ni untuk posting-posting hari raya. Jadi kami dah shoot sebelum PKP lagi. Simpan dalam archive. Memang dia memang over. Dia seorang je pakai kasut. Dia memang over. Okey, semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam OBC pada hari Rabu dan hari Jumaat. Dan saya nak war-warkanlah untuk hari Jumaat ni insyaAllah Coach Asakov akan bergandengan dengan Coach Tipa. Dua-dua ni I tell you dia akan berebut mic. Okay. Kalau Coach Tipa tak sihat baru saya rasa dia orang tak berebut mic. Tapi kalau dia sihat walafiat ikut SOP, insyaAllah dua-dua akan berebut mic. Jadi kita tunggu Coach Tipa dengan Coach Coach Asakov pada hari Jumaat nanti. Okey, itu sahaja daripada saya. Jom kita dengar lagu. Jap sebelum tu, Coach Fatun nak cakap apa-apa ke? Pesanan terakhir? Saya pula tunggu kan. Saya nak pesanan daripada saya, ikutlah SOP yang ditetapkan, jaga kesihatan dan jangan tinggal nutrition, macam yang Coach Azli dah promote tadi tu, multivitamin, semua jangan tinggal. Make sure badan sentiasa sihat. Okey, itu saja dari saya. Alright, thank you semua. Assalamualaikum. Kita bagi lagu.
Thank you semua. Assalamualaikum. Have a great week. Monday.